Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan rakan-rakan saya akan menceritakan dan memberitahu anda semua tentang isu yang berkaitan dengan masalah zina, iaitu isu li'an, hudud dan isu yang berkaitan dengan pembahagian harta terhadap anak tak sah taraf. Oleh itu, selamat menonton dan selamat mendengar. Isu hudud merupakan salah satu polemik yang telah hangat diperbincangkan dalam kalangan rakyat Malaysia, sama ada di peringkat global, masyarakat, ahli politik, ahli agama maupun rakyat biasa. Persoalannya, mengapakah isu hudud ini menjadi satu isu yang hangat diperbincangkan dan apakah maksud hudud itu sebenarnya? Hudud secara ringkasnya termasuk dalam hukuman di dalam perundangan Islam yang melibatkan hak Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, melibatkan kesalahan seperti zina, qazaf, murtad, mencuri, merompak, minum arak, dan perundangan ini adalah hukuman yang tidak boleh diubah, dipindah, dikurangkan sehinggalah hari kiamat. Hukuman hudud terhadap penzina ini telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjatuhkan hukuman rejam kepada seorang lelaki yang mengaku berzina. Kisah ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa seorang lelaki daripada kabilah Aslam telah datang menemui Rasulullah dan mengaku telah berzina. Kemudian Rasulullah berpaling daripadanya sehingga ia mengaku sehingga 4 kali dan Nabi bertanya kepadanya, adakah kamu telah gila? Kemudian ia berkata, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, adakah kamu telah berkahwin? Dan beliau mengaku telah berkahwin. Dan Rasulullah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman rejam terhadap penzina tersebut. Hal ini berbeza dengan kes kedua di mana kes seorang wanita yang mengaku telah berzina dalam keadaan hamil. Daripada Abdullah bin Ibni Malikah mengatakan bahawa seorang wanita telah mengaku berzina dalam keadaan hamil telah berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada wanita tersebut, pergilah engkau sehingga engkau melahirkan. Dan setelah melahirkan, wanita tersebut datang kembali menemui Rasulullah dan Rasulullah berkata kepadanya, agar pergilah engkau sehingga engkau menyelesaikan menyusukannya. Dan setelah selesai menyusukan anaknya, wanita tersebut sekali lagi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, carilah seseorang yang dapat menjaganya. Dan setelah terdapat seseorang yang mampu menjaganya, maka Rasulullah memutuskan agar dijatuhkan hukuman rejam terhadap wanita yang telah berzina tadi. Kisah yang seterusnya, kisah di mana Rasulullah SAW telah menjatuhkan hukuman rejam terhadap Yahudi yang berzina. Daripada Abdullah bin Umar mengatakan bahawa orang-orang Yahudi telah datang menemui Rasulullah SAW dan mengadu bahawa terdapat seorang lelaki dan seorang wanita yang telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW telah bertanya kepada mereka, adakah kamu tidak menjumpai kalimah rejam di dalam kitab Taurat? Lalu mereka berkata, kami hanya memalukan dan merotan mereka. Abdullah bin Salam pula berkata, mereka berbohong ya Rasulullah, kerana pada kitab Taurat terdapat kalimah rejam padanya. Kemudian mereka datang semula dan membuka kitab Taurat di hadapan Rasulullah, akan tetapi salah seorang daripada mereka telah menutup kalimah yang padanya terdapat ayat rejam. Kemudian Abdullah bin Salam telah meminta supaya mereka mengalihkan tangan tersebut. Abdullah bin Salam telah meminta supaya mereka mengalihkan tangan tersebut dan ternyata terdapat kalimah rejam pada kitab Taurat. Dan kemudian mereka berkata, betul ya Rasulullah, dalam kitab Taurat terdapat ayat rejam. Maka Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan agar kedua-dua penzina itu dihukum rejam. Hari ini Pewarisan harta pusaka adalah topik yang hangat dan sering membingungkan orang ramai. Masih ada ramai yang tak faham tentang selok-belok pembahagian harta ini. Memang boleh bergaduh besar antara ahli keluarga yang mana dah banyak terjadi pun. Adik-beradik yang paling rapat pun boleh masam muka sampai tak bercakap bertahun lamanya. Itu baru yang katanya layak mendapat harta pusaka. Lain pula hanya kalau anak itu tak sah taraf atau anak luar nikah. Habis semua orang akan persoalkan, layak ke tak mereka ini mendapat harta pusaka? Jadi persoalannya di sini, bolehkah orang Islam yang dilahirkan di luar nikah mewarisi harta pusaka? Secara umum dan jujurnya, ya mereka boleh. Tapi hanyalah dalam keadaan tertentu. Anda pun tahu kan undang-undang di dunia ini tak mudah ditafsirkan. Oleh itu, untuk kes ini, kita perlu rujuk Seksyen 11 kurungan 1
yang ditetapkan ibu seseorang yang tak sah taraf jika anak itu bukan orang disah tarafkan, mati tak berwasiat berkenaan dengan kesemua atau mana-mana hartanya dan tak meninggalkan zuriat sah taraf yang hidup dan pada masa dia mati. Anak yang tak sah taraf itu atau jika dia telah mati, zuriatnya berhak mengambil apa-apa kepentingan mengenai harta itu yang dia atau zuriatnya akan berhak mengambilnya jika dia telah dilahirkan sah taraf. Di sini maknanya, anak-anak yang tak sah taraf hanya boleh mewarisi harta dengan 3 syarat berikut. 1. Harta yang dipusakakan adalah milik ibu. 2. Ibu meninggal tanpa wasiat. 3. Ibu tak mempunyai keturunan lain yang sah seperti anak, cucu dan lain-lain. Secara kasarnya, anak Muslim yang dilahirkan di luar nikah tak akan dapat mewarisi harta pusaka. Seperti contoh, Ibu Ahmad memiliki unit kondominium, tetapi malangnya meninggal dunia secara mengejut dalam satu kemalangan. Dalam kes ini, disebabkan kejadian itu terjadi tanpa dijangka, arwah ibunya tak sempat meninggalkan sebarang wasiat. Tapi Ahmad pula ada 2 adik-beradik lain yang sah. Tetapi, kalau dalam senario contoh seperti ini, dia boleh mewarisi harta. Ibu Ahmad memiliki unit kondominium, tetapi malangnya meninggal dunia secara tiba-tiba kerana serangan jantung. Oleh kerana kejadiannya tak dijangka, arwah ibunya tak meninggalkan wasiat. Ahmad adalah anak tunggal, arwah ibunya tak mempunyai anak lain. Li'an? Apa itu li'an? Li'an bermaksud suami menuduh isteri berzina atau penafian nasab sedangkan si suami tidak mempunyai saksi yang mencukupi. Kes ini secara langsung memberi kesan kepada status anak, sama ada sah taraf ataupun tidak sah taraf. Ibnu Kathir menukilkan bahawa kes ini berlaku berikutan penurunan surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9 tatkala Hilal bin Umayyah menuduh isterinya telah berzina dengan Syarik bin Samha. Oleh itu, Hilal dan isterinya melakukan li'an di hadapan Rasulullah berikutan penurunan ayat tersebut. Oleh itu, Rasulullah telah membuat satu hukuman iaitu pernikahan tersebut telah tercerai dan penafian nasab terhadap bapa iaitu Hilal kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka dinasabkan kepada ibunya. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memutuskan bahawa anak li'an ia mewarisi pusaka ibunya dan ibunya mewarisi pusakanya. Siapa yang menuduh ibu dan anaknya akan disebat 80 sebatan yakni qazaf, dan siapa yang memanggil anaknya dengan anak zina akan disebat 80 sebatan. Daripada kes li'an ini, kita dapati bahawa anak yang dili'an akan dibinkan kepada ibunya seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya. Dan penafian nasab terhadap suami semasa iaitu suami yang meli'an isterinya. Serta li'an adalah penyucian syarak di mana ibu dan anaknya akan dilarang untuk diprejudiskan seperti memanggil anak yang dili'an dengan panggilan anak zina. Sekian sahaja video daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.